Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, beriman kepada perkara gaib. Hadis ke-94. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ja'at malaikatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'imun. Faqala ba'duhum innahu na'imun wa qala ba'duhum innal 'aina na'imatun wal qalba yakhzanu. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا قال فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغزان فقال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب داعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقال فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. رواه البخاري bab al-iqtida bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, beberapa malaikat telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sedang tidur. Lalu sebahagian daripada mereka berkata, dia sedang tidur. Sebahagian lain pula berkata, sesungguhnya hanya matanya yang tidur, hatinya sedar. Kemudian mereka berbual sesama mereka, sesungguhnya bagi sahabat kamu ini, yakni Muhammad, ada perumpamaan. Terangkanlah perumpamaan itu di hadapannya. Sebahagian daripada mereka berkata, dia sedang tidur. Maka tiada faedah menerangkan perumpamaan itu. Yang lain mula berkata, sesungguhnya matanya sahaja yang tidur, tetapi hatinya sedar. Kemudian para malaikat itu bercakap-cakap antara mereka. Perumpamaannya ialah ada seorang yang membina sebuah rumah dan menyediakan jamuan, dan dia menghantar seorang penyeru untuk memanggil orang ramai. Sesiapa yang menyahut seruan penyeru itu akan memasuki rumah dan makan jamuan tersebut. Dan sesiapa yang tidak menyahut seruan penyeru itu, dia tidak akan memasuki rumah dan tidak memakan jamuan tersebut. Mendengarkan itu, para malaikat berkata sesama mereka, terangkan kepadanya perumpamaan itu supaya dia memahaminya. Sebahagian daripada mereka berkata dia sedang tidur, maka tiada faedah menerangkan perumpamaan itu. Yang lain pula berkata, sesungguhnya matanya sahaja yang tidur, tetapi hatinya sedar. Maka kata mereka, rumah itu ialah syurga yang dicipta oleh Allah, dan dia telah menyediakan pelbagai nikmat sebagai hidangan, dan penyeru kepada syurga itu ialah Muhammad. Maka sesiapa yang mentaati Muhammad, sesungguhnya dia mentaati Allah. Oleh sebab itu dia akan memasuki syurga dan akan mendapat nikmatnya. Dan sesiapa yang mengingkari Muhammad, sesungguhnya dia mengingkari Allah, maka dia terlepas dari nikmat syurga. Dan Muhammad telah membahagikan manusia kepada dua bahagian, orang yang taat dan orang yang tidak taat. Hadis Bukhari. Keterangan, keistimewaan para nabi ialah tidur mereka tidak seperti tidur orang biasa. Semasa tidur orang biasa tidak sedar sepenuhnya, tetapi para nabi tidak demikian. Tidur mereka berkait dengan mata sahaja. Semasa tidur pun hati mereka tetap ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah thayyibah, beriman kepada perkara yang gaib. Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan kanak-kanak yang bersama dengan Nabi. Dalam hadis ini Jabir menyebutkan
dalam hadis ini kata ja'at malaikah, malaikat telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun, sedangkan pada ketika itu Nabi sedang tidur. Jadi kalau kita baca sekali lalu seolah-olah Jabir ni nampak malaikat. Jabir nampak malaikat datang kepada Nabi, yang mana Nabi pada ketika itu sedang tidur. Bukan Jabir yang nampak. Maksudnya Nabi SAW menceritakan kisah ketika mana Nabi tengah tidur. Satu ketika Nabi kata ada malaikat datang kepada aku tengah tidur. Maka Nabi cerita kepada Jabir. Maka Jabir pun diriwayatkan hadis ni. Jabir dia kata telah datang malaikat kepada Nabi SAW sedangkan Nabi sedang tidur. Maka dalam kalangan malaikat tu mungkin beberapa malaikat yang datang, dia akan mereka tu masing-masing bercakap-cakap lah, masing-masing bang. Yang dia berkata Nabi Muhammad ni dia kata tidur. Ada yang sebut yang tidur mata je, hati Muhammad ni dia jaga, dia sedar, dia berzikir kepada Allah dan sebagainya. Maksudnya tidur tu mata saja. Okay. Kemudian dalam kalangan malaikat ni dia sebut idrib, dia kata fadribu lahu masalah, bagilah satu perumpamaan bagaimana kita nak mengenali Muhammad ini, orangnya bagaimana, sifatnya, tugasnya bagaimana. Maka dalam kalangan malaikat pun dia katalah sesungguhnya Muhammad ini, dia kata masalahu kamasali rajulin bana baitan, Muhammad ni seperti seorang lelaki yang membina, pertama dia kata rumah. Kemudian dia bina rumah tu waja'ala fiha ma'dubah. Kemudian dia buat jamuan, penuhilah, buat bewah, kan? Yang kedua. Kemudian yang ketiga wa ba'atha da'iyan. Yang ketiga Muhammad itu dia panggil orang, nominate satu orang untuk panggil orang makan dekat rumah dia. Kemudian kata malaikat, dia kata sesiapa dalam kalangan manusia yang menjawab panggilan orang yang pergi tadi memanggil untuk datang makan di rumah yang dibina oleh Muhammad itu, maka dia akan masuk dalam rumah dan akan dapat makan makanan itu. Sesiapa yang tidak menyahut panggilan orang yang manggil untuk datang jamuan dekat rumah Nabi itu, maka dia tidak dapat masuk ke dalam rumah itu. Okey. Kemudian dalam kalangan malaikat ni dia kata, wah, ini satu perumpamaan yang agak tinggi sedikit bahasanya. Awiluha lahu yafqaha. Cuba tafsirkan sikit, takwilkan sikit, berikan penerangan yang lebih jelas. Maka malaikat pun dia bagi tahulah. Dia kata apa? Sesungguhnya Muhammad ni faqalu ad-daru al-jannah. Apa yang dikatakan sebagai rumah yang dibuat oleh Muhammad itu ialah syurga. Ad-da'i yang pergi panggil orang untuk datang makan dekat rumah itu ialah Muhammad. Kemudian kata para malaikat, faman ata'a Muhammadun, sesiapa yang taat kepada Muhammad, faqad ata'a Allah, sungguhnya dia taat kepada Allah. Wa man asa Muhammad, siapa yang maksiat, yang tidak mahu patuh kepada Muhammad, sungguhnya dia telah melakukan maksiat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah. Dan Muhammad itu faraqah bainan nas, dan Muhammad itu tugas dia membezakan di antara manusia. Apa yang kita faham daripada hadis ini? Kalau kita baca sekali lalu rasa macam biasa je hadis ni, tapi sebenarnya tuan-tuan, bagi kita orang Islam kita tak biasa sangat. Tapi kalau orang kafir, dia dengar hadis ni dia rasa lain. Bahawa Muhammad ni dia bawa dakwah, siapa yang ikut Muhammad dapat masuk syurga, siapa yang tak ikut Muhammad dia masuk neraka. Jadi satu benda yang sangat-sangat besar. Bagi kita orang beriman, tuan-tuan yang muka percaya-percaya, orang beriman tak terasa sangat sebab kita dah beriman. Tapi bagi orang kafir, bila dia baca hadis ni dia rasa, Muhammad bawa dakwah, bawa Quran, risalah Nabi, ikut masuk syurga, tak ikut masuk neraka. Nak ikut tak nak. Macam tu boleh jadi. Dia besar dia punya maksud dia. Sebab itu tajuk dia kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Jadi insya-Allah kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wa la ilaha illa Allah.